dulu tentang chapter 1. Okay, semua dah tengok belum kuliah video chapter 1, lecture 1? Dah. Dah. Okay. Macam mana? Best tak kuliah tu? Dah. Okay dah. Mula-mula macam dah je. Okay, sekejap Meda akan share. Meda akan cuba nak present dekat kamu. Mari kita tengok. Dia punya ni kalau macam ni. Sekejap ni nak present. Kita akan cuba-cuba dulu. Ni tak boleh present ni. Itu kita guna Meet, sekarang kita guna Teams. Apa akan jadi? Okay. Okay, kejap. Oh, bukan share content, salah. Long action. Kalau present kat mana? Korang nampak tak present kat mana? Okay. Jangan salah, itu Madam dah buat dah present tapi Madam tak nampak lah button present kat sini. Share content. Ni cuba. Okay, nampak? Nampak. Yes. Nampak. Yes. Kita sama-sama belajar. Okay. Okay. So, betul lah. Menjadilah Madam menggunakan dua device so that Madam tahu kamu nampak. Apa yang Madam nampak, kamu pun nampak. Okay. So, Madam akan present menggunakan buku kelas A3T1. Tapi kamu jangan risau. Bila Madam guna buku A3T1, semua perbincangan kita pada hari ini Madam akan letak untuk buku kelas kamu. So that kamu boleh tengok. Tengoklah Madam akan letak dekat collaboration space ataupun content library. So apa yang kita bincang hari ini, Madam akan share untuk buku kelas kamu juga. Okay, so for the first thing, kita tengok dulu apa yang ada dalam buku modul kamu. Macam mana buku modul kamu tulis. Okay, kita akan go through daripada atas, which is chapter 1. Okay, daripada chapter 1. Daripada chapter 1, kita akan tengok kita ada 1.1 real numbers. Okay, kita akan mulakan dengan real numbers 1.1. Okay, kita pergi bawah. Lepas real numbers ada apa? Ada apa lepas real numbers? Fatin Nadia, A3T3. Fatin, lepas real number kita baca apa? Number line. Topik. Bila cakap pasal topik, subtopik. 1.1 real numbers and then 1.2 indices. Okay, semua tengok buku dah. Tak tengok buku, tengok yang Madam present ni. 1.2 indices. Okay, and then next what we have? Akmal. Madam bagi sebut ni Akmal. 1.3. Ada 1.3 tak? Apa Madam? Ada apa 1.3? Ada 1.3. Kelas, Anis Farhana, ada ke 1.3? Sahih tak buat lagi apa? Mind map kan? Ada tak 1.3?
Madam cakap pasal topik. Bukannya pasal lecture lagi. Apa yang ada dalam chapter 1. Apa topik apa yang ada dalam chapter 1. Okey, dalam chapter 1 tadi kita tengok 1.1 real number. Kemudian 1.2 indices. 1.3 ada tak? Aisyah Hatirah. 1.3 ada? Tak ada. 1.3 tak ada lah. 1.3 tak ada. Tapi apa yang ada selepas indices? Logarithm. Apa? Subtopik apa yang ada selepas indices? Log. Apa indices? Log. Logarithm. Okay, log. Selepas log? Sir. Third. Third. Okay. Okay. Madam sendiri bila tengok chapter 1 buku kamu ni, sebabnya setiap chapter dibahagikan kepada pensyarah. Pensyarah tu yang kena alert dengan konten yang ada. Okay. So, memandangkan dia bagi 1.1 real numbers. And then 1.2 indices. 1.2 indices. Lepas tu dia tulis lagi 1.2 indices, 1.2 logarithm dia. Betul tak? Kan? Betul. 1.2 logarithm, kemudian dia tulis lagi 1.2 set. Kan? So kalau ikut pendapat Madam suka kalau kita bahagikan, which is okay, Madam buat mind map kat kamu macam ni. Semua nampak tak mind map Madam buat ni? Nampak. Okay, ini adalah mind map Madam. Okay, pastikan tulisan kamu tak seperti tulisan Madam. Ni tulisan tulisan menggunakan digital ink, orang kata lah ni lah digital ink kan. Tapi kalau tulisan Madam di atas kertas cantik lah, tak macam ni tau. Okay, so ni ialah mind map Madam. So dalam chapter 1 kalau kamu dapat tengok kat sini, okay, kalau kamu dapat tengok kat sini 1.1 real numbers. Madam bahagikan 1.1 real numbers. Please pay attention Okay, sebab first thing first, Madam akan terangkan apa yang ada dalam chapter 1. You need to know about chapter 1. What are inside chapter 1 tu yang paling penting. So that kamu tahu nak organize maklumat yang ada dalam chapter 1. So kamu kena tahu secara keseluruhannya apa yang ada dalam chapter 1. Macam yang Madam tunjuk tadi dalam modul mungkin ada, mungkin kita boleh buat penambahbaikan. Instead of 1.2 indices, 1.2 logarithm, 1.2 set. Tapi kat sini, Madam pecahkan. Madam pecahkan apa? Apa yang ada dalam chapter 1 ialah real number. Kemudian 1.2 indices. Okay. Kemudian 1.3 logarithms. And then lastly 1.4 sets. So, mak mereka chapter 1. Anak-anak dia ialah real number, indices, logarithm, sets. Tu anak-anak dia. Jadi seterusnya, apa yang ada bawah anak-anak dia ni? Apa yang ada? Okay, so kat sini Madam dah buat dah dekat kamu mind map dia. Bila Madam kata mind map, dia ialah maklumat ringkas apa yang ada. Tak sebenarnya kamu kena tulis the whole thing. Maklumat ringkas apa yang ada. Okay. So, bawah real number, okay, apa yang ada dalam real number? Real number ialah dia nak bagi pengenalan dekat kamu. Apa ciri-ciri nombor yang ada? Di dalam real number, okay, dalam real number ada rational, ada irrational, ada integer, ada whole number, ada natural numbers, ada prime numbers, ada macam-macam jenis number. Ada banyak jenis number dalam real number ni. Real number ni kiranya integer subset real number. Pernah belajar tak subset dulu? Pernah dengar tak subset? Kelas? Pernah. Okay, so real number ni ialah yang the big one. So yang dalam the big one, dalam tu kita boleh classify. Mana ada irrational?
kita boleh classify mana dia rational. Kita boleh classify mana integer. So ni about real number. Okay. Kemudian di bawah real number, kamu nampak tak yang madam tulis ni? Use number line. Dia tulis use number line kan? Okay. Kamu dah buat kan tutorial? Okay. Number line bukannya dia suruh kamu buat number and then garis. Buat number and then garis. Bukan. Maksud use number line ialah menggunakan kaedah. Number line ni itself dia satu term. Number line iaitu kaedah. Bukannya dia suruh kamu lukis garis. Bukan suruh lukis garis. Dia nak menggunakan kaedah number line. Sebab apa madam kata kaedah? Okay, saya kita tengok contoh soalan. Kita akan tengok contoh soalan. So, use number line ialah kaedah. Menggunakan kaedah number line. Itu ialah kaedah. Bukannya semata-mata dia minta kamu buat line. Tengok number line, mesti ada line. No, tak semestinya. Sebab apa tak semestinya? Bergantung kepada jenis ataupun ciri nombor kamu tu. Bergantung kepada ciri nombor. Okay? Tak semestinya ada line. Tapi kaedah tu dipanggil use number line. Okay, and then, okay, tu real number. Simple kan? Mudah saja. Tu je real number. Dia minta kamu kenal jenis-jenis nombor, jenis-jenis number yang ada dekat dalam real number. Kemudian guna kaedah number line. Tu saja. Tu saja yang ada dalam real numbers. Okay? Okay. Tapi tak ada pun ada masalah real number, semua okay. And then 1.2 indices. Apa yang ada bawah indices ni? Apa yang akan kamu belajar dalam indices? Inilah rules indices yang ada. Okay? Rules dia. Rules yang pertama sampai nombor 8. So ada 8 konsep yang kamu kena tahu. 8 konsep yang kamu kena tahu. Okay. Konsep yang pertama dia menerangkan ciri-ciri yang pertama indices, which is apa yang kamu dapat tengok kat situ. Amal Hanani. Apa yang kamu dapat tengok? Ciri yang pertama dia nak cakap apa? Dia nak bagi tahu apa? Dia nak kata kalau kalau base sama, lepas tu dia buat simbol darab kena tambah. Good. Bagus. Paling penting kamu kena tahu apa? Ni, kamu kena tahu ni. Base sama ni A. Yang ni pun A. Okay, kamu tengok kat situ saja. Tengok base sama, okay. Base sama. Power boleh tambah. M tambah N. Nampak tak? Okay. Tu cara nak baca rules dia. Rules yang pertama dalam indices dia cakap kalau base sama, power boleh tambah. Tambah je lah. Rules yang kedua. Okay, rules yang kedua pasal power rules. Kalau diberi A power of M in bracket and then we have N another outside of the bracket. Then what we have to do? Kita darabkan M darab dengan N. M darab N. Okay. Dia banyak lah. Dia ada 8 benda yang kamu kena ingat. 8 benda ni yang kamu kena ingat. Okay, rule number 3. A to the power of negative M will be equals to Amira. A to the power of negative M will be equal to 1 over A cos M. yes. 1 over A power of M. Idea dia ni. Ni nampak ni. Negative M. Negatif tu berada di power. A to the power of negative M. Okay, kadang-kadang student apa masalah student? Masalah student macam ni. Dia lupa. Dia lupa apa? Dia ingat macam ni. Dia buat macam ni. Negative A M equals to 1 over A M. Ni salah. Negatif tu bukan duduk depan A. Kedudukan negatif ialah di power tu. Baru kita boleh tulis 1 over. Okay. Tu nombor 3. And then nombor 4. A darab B. Okay. A tu. A darab B. Power of M. Bila kita buka bracket. M milik A. M pun milik B. Faham? Bukan M milik B sahaja. M milik A dan B. Okay.
Nombor 5. Okey. Apa konsep yang kelima dia nak cakap kat kamu? Konsep yang kelima dia nak bagi tahu. Jika diberi A, okey, power of. Power of apa ni? Power of, bila tulis balik, power of M over N equals. Bila diberi power dia ialah M over N. Jadi, di mana N berada, di mana M berada. Okay. So, denominator akan berada di luar square root. Okay, di luar root. Bukan square root, ni root. Ni lambang root. Kalau square root tu ialah punca kuasa 2. Square root khas untuk punca kuasa 2. Okay, ni ialah punca kuasa N. So, N berada di luar dan M berada di dalam. Okay. Nombor 6. Jika diberi A, M bahagi A power of N equals to A, M minus N. Dia sama macam nombor 1 tadi. Nombor 1 darab kan? Base sama tapi operasi nombor 1 darab. Bila darab, tambah. Okay. Tambah apa yang tambah? Kuasa sahaja yang tambah. Kuasa sahaja. Okay. Nombor 6. Base sama A kan? Base sama, yang berbeza ialah M, N. Power. Power dia tak sama. So, bila base sama, kita boleh berkira dengan power dia. Jadi, power dia ialah kita tolak. Sebab dia punya operasi ialah bahagi. Kamu kena faham lah. Antara mak, okay. A tu macam mak lah. AM bahagi AN. Okay. Anak tu kita panggil power. Anak power. Anak dia kita tolak. M tolak N. Okay. Kamu jangan salah faham. Sebab kebanyakan student dia pengalaman student medium lah. AM bahagi AN. A tolak A. Dia buat macam tu. Sebenar-benarnya dia ingat bahagi tu boleh tukar kepada tolak sahaja. Bukan. Yang kita tolak tu ialah power. M tolak N. So, faham betul. Kemudian nombor 7. Okay, dia nak bagi tahu bila diberi A bahagi B power of M macam yang nombor 4 tu. M milik A, M milik B. Okay. M milik A dan M milik B. Bukan M milik A sahaja. Kadang-kadang apa yang student buat, yang ni, dia buat macam mana? Bila dia buka bracket, dia tulis apa? Dia buka bracket jadi macam ni. A, M over B. Salah. Nah. Siapa yang waiting? Okay, bila dia buat macam tu, dia salah lah. Okay. Hati-hati. Nah, M milik A dan M milik B. Okay. Kemudian, apa beza? Okay, soalan media. Apa beza, okay, konsep rules ataupun rules yang ke-6 dengan rules yang ke-7? Apa perbezaan mereka? Zul Arif. Mana Zul Arif? Apa beza rule ke-6 dengan rule ke-7? Mana Zul Arif? Zul Arif. Nah, Zul Arif. Where are you? Okay, cikgu. Apa beza rule ke-6 dengan rule ke-7? Apa beza? Rule ke-6 tu untuk dua-dua. Rule ke-7 satu-satu. Tak. Rule Rule ke-7 tu untuk kedua-dua. Rule 7 dua-dua. Maksudnya? Okey, Biden cakap pasal persamaan.
Apa persamaan 6 dengan 7? Kamu kena pandai jawab nak. Kamu kena pandai jawab soalan medium. Apa maksud medium? Apa persamaan rule yang ke-6 dengan rule yang ke-7? Apa persamaan mereka? Cepat Zuhairi. Apa persamaan yang kamu dapat tengok? Kamu kena tahu beza mereka ni. Nampak Zuhairi meh? Cepat. Apa persamaan ni, Pak? Halisa Najla. Apa persamaan rule ke-6 dengan rule ke-7? Dua-dua bahagi. Good. Well done. Bagus. Dua-dua bahagi. AM bahagi AN. Yang nombor 7. A bahagi B. Okay. Kedua-duanya persamaan mereka ialah bahagi. So, Halisa, apa perbezaan mereka? Yang nombor 6 tu dia bentuk ayat matematik. Nombor 7 tu bentuk pecahan. Okay. Bagus. Macam medium kata, medium nak ada jawapan. Medium nak ada jawapan walaupun tak betul. Tapi betul jawapan kamu tu. Okay. Nombor 6 dia bentuk persamaan macam tu. Nombor 7 dia bentuk pecahan. Okay. Lagi. Zuhairi, apa perbezaan nombor 6 dengan nombor 7? Zuhairi. Perbezaan apa Zuhairi? Sudarshan, tolong Sudarshan. Apa perbezaan Sudarshan? Perbezaan 6 dengan 7. Tak jelas. Okay, Daniel Arif. Kita try Daniel Arif, Pak. Daniel Arif. Ya, madam. Persamaan ke Perbezaan. Sekarang perbezaan. Nombor 6 ni dia base yang sama dengan kuasa yang lain. Dia dibahagikan sama dengan A tolak dengan power tadi. Kalau yang 7 ni dia dua nombor yang berlainan dibahagikan dengan power yang sama. Pandai. Bagus. Well done. Good job. Boy. Okay, good job Daniel Arif. Okay. Perbezaan dia Zul Arif. Tadi Daniel Arif. Ni Zul Arif. Zul Arif dengar betul ni. Boy. Perbezaan 6 dengan 7. Base sama. A power of M divide by A power of N. Base sama. Base tu apa? Base tu ialah A. A tu base. Ni. A ni base. Saya duduk base. Medium je cakap base. Kamu tak faham. Base tu pedia. Base ni ialah ni. A. Base kat sini ialah A. Okay, nombor 6. Base yang sama. A power of M bahagi A power of N. Power sahaja yang berbeza. Okay. Jadi M tolak N. Nombor 7. Base. Dua base yang berbeza. Which is A and B. Okay. Dua base yang berbeza. A bahagi B. Bila A bahagi B. Okay. Dan berkongsi power yang sama. Which is M. So kita boleh A power of M over B power of M. Kenal pasti perbezaan apa yang ada untuk setiap rules. Supaya kamu boleh tahu rules apa yang kamu nak pakai. So this is what 1.2 indices.
Ni sahaja indices. Nah, so yang selebihnya ialah aplikasi jawab soalan sahaja. Faham? Jadi 1.1 tadi kamu kena kenal jenis nombor, real number. Apa yang ada, nombor apa yang ada dalam real number. 1.2 pula, kamu kena kenal apa rules dan juga apa konsep yang ada. So lah ni konsep yang ada ialah nombor 1 sampai nombor 8. 8 konsep yang kamu kena ada. Yang kamu kena tahu beza. Yang kamu kena faham, yang kamu kena hafal. Okey, 8. Ni tak masuk ayat-ayat panjang lagi ya. Okey, ni lebih kepada kenal je. Kenal ingat, kenal ingat, kenal ingat. Okey. Okay, now we move to 1.3 logarithms. In my word, 1.3 logarithm. But in your book, it is still 1.2 logarithm. Okay, but the content is the same. Okay, content sama. Okay, sekarang kita move to the hardest part. Most of you tak dapat. Okay, ada masalah logarithm. Apa itu logarithm? Okay, tengok kat kalkulator kamu. Ada logarithm tak? Cuba tengok kat kalkulator. Ada logarithm tak? Ada. Ada kan? Okay. Kalau kamu tekan logarithm tu. Logarithm kamu base berapa? Mira nak tanya. 10. Okay. Okay, good. Well done. Okay. Kalkulator kamu. Bukan takat kalkulator kamu. Kalkulator madam. Kalkulator kawan kamu. Semua jenis kalkulator menggunakan common logarithm, which is logarithm base 10. 10. Log base 10. Nah, semua kalkulator akan menggunakan log base 10. Tapi kamu boleh ubah. Okay, boleh ubah macam mana? Jadi kita tengok. So, bawah logarithms ada apa? Okay, bawah logarithms. Pertama, dia macam indices tadi. Indices, ciri-ciri dia. Bla 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 bla. Amir Firdaus, ciri-ciri dia macam ni. Pakai spek ke, rambut panjang ke, rambut pendek ke. Nah. Okay, Sudarshan, ciri-ciri dia macam ni. Tinggi ke, rendah ke, suka pakai kasut merah ke. Okay, tadi kita dah tengok indices, sekarang kita tengok logarithm pula. Apa ciri-ciri logarithm yang ada? Apa benda yang kamu kena kenal pasal dia ni? Okay, nombor 1. Okay. Apabila diberi log A, base A, Y equals to X. Kamu kena tahu, logarithm dengan indices adalah saling berkait antara satu sama lain. Okay. Alah macam kamu lah kan, kamu ada sepupu, ada anak menakan. Okay. So, mereka saling kait antara satu sama lain. Kaitan mereka macam mana? Okay, tengok sini. Logarithm, bila kita tulis dalam bentuk persamaan, log base A, Y equals to X. Dalam bentuk indices, kita boleh tulis seperti ini dalam kotak. Dia boleh tukar. Okay. Kamu pernah tengok, kamu belajar tak integration? Kat sekolah? Pengamiran? Pernah kan? Differentiation? Pernah kan? Differentiation dengan integration ada kaitan kan? Ada. Yes. Yes. Okay. Sama konsep macam logarithm and indices. Logarithm and indices ada kaitan. Kaitannya dari... Ya. Kaitannya dari segi penulisan. Okay. So, dalam bentuk logarithm kita tulis log base A, Y equals to X. Okay, itu logarithm. Kalau kita nak tukar ke bentuk indices, kita tukar bentuk indices. Y equals to A to the power of X. Okay. Nama dia Amira Batrisya. Kita panggil Amira, still Amira Batrisya. Kita panggil Batrisya, still Amira Batrisya. Orang yang sama. Okay, cuma kita ubah bentuk sahaja. Okay. Orang yang sama. Janganlah pula kamu pergi kaitkan lelaki perempuan nah. Sajak ke siapa ke jangan masuk tu tau. Nah. Kita cakap pasal kat sini je. Okay. So, inilah contohnya. Dalam bentuk logarithm, nak tulis logarithm, log base A, Y equals to X.
Nak tukar bentuk kepada indices. Y equals to A to the power of X. Tu saja dia punya. Dia nak tunjuk yang tu saja. Nah, Y maintain besar. Okay, A dari kecil jadi besar, X jadi kecil. Kalau kamu tanya madam, macam mana nak ingat Macam mana cara nak ingat nak tulis madam? Y kecil, Y besar, A jadi daripada kecil jadi besar. Ada setengah hantar kamu, madam yakin kamu ada buat kata apa, teknik ataupun taktik nak ingat kan. Okay, kamu buat erti lah macam mana pun. Kalau macam madam ingat macam mana? Madam ingat macam ni. Log base A, Y equals to X. Y besar, so Y mesti besar. Madam buat macam tu. Y besar, Y mesti besar. Yang ni, yang dekat equals tu kan. So, benda kecil dia akan jadi besar. Jadi, benda kecil kat sini base lah. Base kecil. Base A, so A mesti besar kat sini. X kat sini akan jadi kecil. So, kamu kena ada teknik. Macam mana nak ingat bentuk dia? Kalau kamu tanya madam, tak ada jawapan yang spesifik. Kamu kena cuba ingat. Okay, macam mana nak tukar daripada logarithm ke base, logarithm ke indices, indices ke logarithm. Okay, kamu kena ingat cara tu. Okay, kemudian dalam logarithm kita ada product rule. Bila kita sebut product rule ni maksudnya apabila logarithm tu di operasi dia ialah darab. Apabila berlaku pendaraban, operasi pendaraban, apa terjadi? Operasi pendaraban merangkumi ni mn ni. Log base A m darab n. So, apa yang kita boleh buat? Okay, kita boleh pecahkan. Kita pecah macam mana? Kita pecah kepada operasi tambah. Log base A m tambah log base A n. Okay. Kemudian ciri dia yang seterusnya ialah dari segi quotient rule. Kalau tadi produk, kita buka jadi tambah. Kalau yang ni bahagi. M bahagi n. Okay. Jadi, kalau kita buka dia, kita tulis tolak. Mudah sahaja. Nah, mudah sahaja. Tapi madam rasa kamu ada masalah masa penyelesaian soalan kot. Okay. Kemudian, okay, number 2 settle, number 3 settle, number 4 power rule. Okay, bila power rule? Okay, log base A m to the power of n. Apa kita boleh buat? Kita boleh gerakkan n ni ke hadapan. Okay, kita gerakkan dia. Contoh madam bagi. Log 3 4 power of x. Contoh. Okay. So, kita ada rules, power rule. Menggunakan power rule, kita boleh tulis dalam bentuk macam tu. X kita bawa pergi ke depan. Okay, yang tu saja. Kemudian dalam ni kita ada change base. Kita nak tukar base. Madam yakin kat sekolah kita belajar kot tukar base. Okay. Contoh diberi, okay, log A M. Kita nak tukar base. Contohlah kita ambil base B. Okay, kita ambil base B. Jadi cara nak tukarnya ialah log B M. M di atas. M di atas nah. Kemudian yang base tu duduk di bawah bahagi. Log B M bahagi log B A. Okay. Ataupun, okay, kadang-kadang sebab apa kita nak tukar base? Sebab kita nak selesaikan masalah. Bila kita nak tukar base, kita ambil base yang kita boleh jadikan sebagai satu. Okay, apa maksud base sebagai satu? Soalan madam. Okay. Siapa boleh jawab? Log A M equals to 1 over log M A. Soalan madam. Dia nak tukar kepada base apa untuk soalan ni? Base apa yang dia guna? Zul Arif. Base apa yang dia guna untuk soalan ni? Zul Arif. Mana Zul Arif? Zul Arif. Hilang ni. Sudarshan. Base apa yang dia nak tukar ni? Dia nak tukar kepada base apa? Boleh ulang. Apa? Soalan. Soalan madam. Okay. Untuk ni. Untuk yang boleh tanda ni. Log AM. Dia nak tukar kepada base apa?
Base apa yang dia guna ni? Base apa? Azima? Azima? Ya, madam. Base apa? Daripada base A, dia nak tukar kepada base apa? Base? N. M. Good. Nampak tak ni? Dia dah tunjuk M kat sini ni. Sudarshan. Mana Azul Arif ni? Nak kenal dengan Madam dah, Okay. Dia tukar kepada base M. Tu dia dah tulis dah log base M kat sebelah tu. So yang satu ni main mana? Satu ni ialah log M base M. Okay. Equals to 1. Anything. Dia tunjuk. Log 10 equals to 1. Log 9 equals to 1. Log 8 equals to 1. Nampak tak pattern dia? Every time base sama macam tu base yang ni terpanggil apa? Nombor tu. Okay. Sama seperti base 1. Okay. 9, 1, 8, 1. Tak kisah ya. So kita boleh tulis dia macam log Z equals to 1. Okay. Kemudian natural logarithm. Natural logarithm mudah sahaja. Okay, cumanya apa yang specialnya natural logarithm ni? Specialnya ialah dia ada unique number. Unique number dia apa? E. Ni unique number. Cuba kamu tekan kalkulator kamu. Kamu tengok kalkulator kamu. Ada huruf E tak? Ada tak huruf E kat kalkulator kamu? E eksponen E. Ada. Cuba tekan E dekat kalkulator kamu. Berapakah nilai E yang diberi? Berapa? Berapa? 2.7182812828. Natural logarithm dia macam satu special nama sahaja. Okey. Dia nak bagi tahu natural logarithm ni log base E tu sahaja. Okey. Log base E. Kamu tak payah kaji lah siapa cucu, siapa nenek dia, siapa Tok Wan E ni, tak payah tanya kaji. Nah, tak payah susah kaji. Log base E sahaja natural logarithm. Ya. Mana jumpa E tu kat kalkulator? Mana jumpa E ya? Mana jumpa E kat kalkulator? Kamu tengok kalkulator kamu. Tak, Madam cuba. Madam cuba nah. Madam cuba tunjuk dekat kalkulator Madam. Boleh ke tak Madam tunjuk kat kalkulator Madam ni? More action no. Stop sharing kejap. Madam stop sharing. Madam share sekejap kalkulator. Kejap. Datang kalkulator. Nampak kalkulator? Siapa tadi? Amir Firdaus kan yang tanya? Bukan. Okay, ni. Siapa? Siapa yang tanya tadi? Akmal? Bukan. Okay, kamu tengok kalkulator kamu. Ni kalkulator Madam. Okay. Cuba cari E. E Madam kena tekan alpha dulu. Madam tak tahu macam tekan alpha. Alpha E. Tu dia. Equals. Tekan equals. Tu dia. Keluar lah. Nampak? Siapa yang tanya tadi dah? Nampak. Ni E dia. Apa? Tak nampak kat mana? Yang E. Ni dekat sini ni. Dekat lawn tu. Dekat Tapi in, dekat log in. Tu bukan in, tu lawn. LN. In pula ya. Ni okay, kalau kamu tengok semua tengok kalkulator Madam ni, okay. Kan sebelah log, okay, di sebelah kanan, di sebelah kanan log tu ialah LN, lawn bukan in. Lawn tu ialah log base E lah. Kamu tak nampak nah Madam punya cursor. Ni. Kamu nampak kan? Ni yang Madam tanda. Madam tekan ni. Nampak Madam tekan? nampak.
Tu lon, bukan in. Nah, yang ni lon. Okay, so macam mana nak cari E ni? Okay, kita padam dulu. Mana kita nak padam? Kita delete. Nah, kita delete. Kita AC. Okay, kita AC. Okay, tekan alpha. Okay, bila tekan alpha, tekan LN tu. Sebab nak cari E ialah kena tekan alpha dulu. Alpha, LN, okay, dia keluar E. E ni dia punya special nama dia E. Nickname dia E. E ni apa? Tekan equal 2.71828128. Nah, ni special number dia. Faham? Ni saja lon. Ni natural logarithm. Log base E. Log base E. Lepas tu dia punya number atas tu tak kisah apa pun tak apa. Jadi dia nak cakapnya natural logarithm ni special dia log base E sahaja. Tengok sikit. Okay, boleh faham tak? Dapat dah E kat mana? Dapat. Ni. LN ni bukan E nah. LN, lon. Stand for lon. So that kamu tak payahlah nak tekan log base E. Tak payah kamu tekan lon sahaja. Kalau nak compute natural logarithm. Tekan sahaja lon. Okay. Lon tu bermaksud log base E. Okay. Kejap Media nak ni kat kamu. Okay. Kalau Media tekan log 8 equals 0.9030899987. Soalan medium ni base berapa? Base berapa ni? 10. Okay, ni base 10. Media tekan lon 8. Ni base berapa? E. Base E. Okay. Ni base E. Boleh? Boleh. Okay, good. Media stop presenting yang ni. Media buka balik. OneNote Media. Okay. So tu sahajalah. Nah, logarithm. Kemudian, okay. Natural logarithm. Okay. Dia punya ciri-ciri dia yang pertama. Every time kalau dapat ln 1 equals to 0. Maksudnya kalau soalan tu bagi ln 1, 0 lah dia. Ln 1, 0 terus. Okay, ln 1 sama dengan 0. Ln E sama dengan 1. Kenapa ln E sama dengan 1 lah? Cuba fikir. Kenapa ln E sama dengan 1? Kenapa lah? Sebab base E. Base E, pandai. Sebab base dia E. Log E equals to 1. Kan? Ingat benda tunjuk tadi yang dia kata. Mana tahu benda tunjuk tadi? Mana benda tunjuk tadi? Benda tunjuk log Z. Ni. Aduh, benda ni. Kan? Log E equals to 1. Tu yang dapat yang ni. Okay. Kemudian E ln X equals to X. Okay. E ln X equals to X dekat sini ialah E ln X equals to X. Ni kamu hanya perlu ingat saja. Biar dapat macam ni. So yang ni potong E ln akan tulis X sahaja. Okay. Kemudian nombor 4. Ln 1 over N. Which is negative ln N. Siapa boleh terang dekat Medan? Kenapa ln 1 over N kita boleh tulis dalam bentuk negatif ln N? Cepat. Kalau kamu duduk dalam kelas bolehlah Medan bagi hadiah ke apa kan. Tapi kalau dari sini, apa bagi yang beragama Islam tu, dia dapat pahala. Kan? Kalau jawab soalan. Dari segi moral pun, you will get karma kan. Kalau kita buat baik, Allah Tuhan akan balas kita dengan benda yang baik. Anybody? How come ln 1 over N equals to negative ln N? How come? Keyword dia sebelum ni Medan cakap. Ya. N tu power dia negatif 1. Pandai. Okay. Kemudian, kita menggunakan apa? Kita menggunakan rules nombor berapa? So, kamu kena pandai
menggunakan rules across the rules. Macam tu. Kamu kena kata apa? Apa panggil across the rules? Merintasi. Benda dah. Kita nak apply rule yang mana? Maksudnya kita apply rule number, cuba tengok atas. Rule number berapa tadi? Ni rule number 4 ni. Nampak tak yang ni? Power rule. Kan? N kita bawa ke depan. So, di sini case N kita ialah yang ni. Ni N kita negative 1. Jadi dia buat macam mana? Dia pun letaklah kat depan. Negative 1 ln N. Begitu. Tu yang dapat negatif ln N. Okay. Dan seterusnya ialah ln EX. Yang ni mudah saja. Sebab apa? Sebab log E, EX. Menggunakan power rule, kita tahu X boleh bawa ke depan. So, X log E, E. Dan menggunakan rules dia juga, which is rules number 2 ni. Kan? Ln E equals to 1. So, log EE is 1. Which is equals to X. Any question regarding logarithm? Ada soalan? So, basically, ni sahaja logarithm. Pertama sekali, kamu tukar. Macam mana cara nak tulis logarithm, macam mana nak tulis indices. Tukar daripada logarithm kepada indices. Indices kepada logarithm. Kemudian, kamu kenal ciri-ciri dia yang ada. Product rule, quotient rule, power rule. Lepas tu kita boleh change base. Okay. Kemudian kita ada natural logarithm. Okay, natural logarithm which is log base E. Okay. Baik, itu sahaja logarithm. Kemudian kita ada 1.4 search. Search pun sama. Anak nombor 1 kita dah bincang. Anak nombor 2 kita dah bincang. Anak nombor 3 pun kita dah bincang. Now anak dia yang paling bungsu which is search. So apa ciri-ciri anak dia yang nombor 4? Ciri-ciri anak dia yang nombor 4 ialah ciri-ciri yang pertama. Set A times set A equals to A. Okay tak set? Madam tak mahu terang lah set ni. Sebab apa? Sebab Madam dah terang cara nak faham anak pertama, anak kedua, anak ketiga. So Madam percaya kamu boleh tahu ataupun kamu boleh faham ciri-ciri anak keempat ni macam mana. Cuba. Madam dah terang dah tadi. Cara nak faham, cara nak kenal perangai mereka. Okay, cara nak kenal ciri-ciri anak pertama, anak kedua, anak ketiga. So lah ni, ni ciri-ciri anak dia yang bongsu. 6, 7 tu kamu tulis sendiri lah. Apa ciri-ciri dia. So basically inilah chapter 1. Kamu kena kenal banyak konsep. Kamu kena tahu banyak konsep. Ni lebih kepada conceptual. Conceptual dia tak apply apa lagi. Ni konsep sahaja. Okay. Alright. So that's it untuk introduction chapter 1. So now, jom kita tengok tutor. Boleh kita tengok tutor? Okay, kita tengok tutor. Mana dia? List nama. Okay, nombor 2 Mimi. Nombor 3 Fatini. Boleh kita tengok tutor? Mimi. Tutor. Chapter 1. Okay. Semua nampak? Nampak. Okay, good. Alright, so number 2. List the number described and graph them on the number line. Nampak tak? Dia asyik sebut number line je. So, kamu jangan dalam fikiran kamu number line mesti ada line. Okay?
Maksud medium line tu okay. Now, let's see. The counting number smaller than 6. Counting number. Okay. Nombor yang boleh dibilang. Counting number. Okay, so kita buat X less than 6, 1, 2, 3, 4, 5. Soalan madam, betul ke macam ni? Counting number ialah nombor yang boleh dikira, betul tak? Nombor yang boleh dikira. Jika kamu buat macam ni, okay, seperti yang kawan kamu tunjuk ni. Ni, number line ni betul dah dia buat, ni number line dia. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Okay. And then ni ialah Madam suka buat macam ni. A the counting number smaller than 6. Okay, smaller than 6. Cara dia number line macam ni. Okay, kamu pun buatlah number line. Okay, buat number line. 0, contoh. Contoh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ni number line ni. Ni number line. Kamu tak buat lagi A. Kamu tak tulis lagi set A ni. Okay, kamu hanya buat number line. Ni number line kamu. Kemudian kamu nak representkan A kamu tu. Nak tunjuk A pada number line. Okay. Counting number ialah nombor yang boleh dikira. Bila nombor yang boleh dikira, soalan madam. Soalan madam. 4.5 boleh dikira tak? 4.5 boleh dikira tak? Boleh kira tak 4.5? I mean kalau kamu kira ni lah, kamu kira batu ataupun meja ataupun kasut. Kan? Kalau madam kata, tolong dapatkan kat madam 4.23 pasang kasut, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Nah, tolong dapatkan 2.42 biji meja kat madam. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. So tu ialah nombor yang tak boleh dikira. Jadi apa ciri nombor yang boleh dikira sebenarnya? Nombor yang boleh dikira ialah nombor apa? Contohnya, bagi contoh kat madam. 1 lagi? 2. 2, 3, 4, 5. Maksudnya whole number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif boleh kira tak negatif? Tak. Tak boleh. Jadi, how to represent your A? Ni A lah, yang bila tulis ni A. How to represent your A? A-nya macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Smaller than C. Dia nak smaller than C. Tak payah masuk 6. So, hanya dot sahaja. Faham? Kalau kamu buat number line macam Mimi ni. Okay. Macam Mimi ni. Ni maksudnya kamu ambil the single number kat sini. Ni. Setiap nombor kamu ambil ni. Ni contohnya 2.5. Ni contohnya 4.5 contoh. Sedangkan tu bukan counting number. Counting number yang boleh dikira. So bila boleh dikira, unik lah. Dia unik. So macam ni lah number line kamu. Ni ialah A. Jadi jawapannya ialah A equals to 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu jawapan dia. So, kamu punya number line, kaedah nah. Okay. Number line kamu macam ni lah. Ada line tak? Dia lukis line tak? Dekat side A tu ada line tak? Ada line tak kat side A? Tak ada. Tak ada line. Nah, hanya dot sahaja. Dot. Okay, dot. Alright, so let's see 2A, 2B. The integer between -3 and 3. Dia nak integer
antara negatif 3 dan 3. Okey, betul ke number line ni? Integer apa dia sayang? Integer apa dia? Integer masuk tak point? Maksud madam 1.5 integer tak? (1.5) integer or not? Akilah 1.5 integer or not? Apa itu integer ni? Akilah 1.5 integer tak? Ya, madam. 1.5 integer tak? Tak. 1.5 bukan integer. Okay. Hakim dah Hakim. Hakimullah. Tak ada Allah. 3.4. Aisyah Ayuni 3.4. Integer tak? Tak. Jadi integer ni apa sebenarnya? Whole number. Whole number. Okay. So macam mana kita nak tulis? Macam mana kita nak tunjukkan dia macam mana kita nak tunjukkan dia menggunakan number line? Okay. Menggunakan number line. Macam mana kita nak tunjuk dia? Okay. Buat garis. Ni number line lah. Ni kaedah number line ni. Integer between negative 3, 3. So negative 3 ni 3. Dia nak antara. So negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Bila dia kata integer, maksudnya kita kena ambil yang whole number tu lah. Tak mau ambil point. Jadi maksudnya macam mana kita nak buat? Macam mana madam? Macam mana? Buat dot je lah. Dot. Okay. So between antara nah. Bila antara negative 3 dengan 3 tak masuk, dia nak antara. So negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Okay. Untuk yang A tadi, madam letak nama dia A. So yang ni madam letak B. So ni ialah kita punya B punya representation. Nah, B punya representation. Dot. Nampak tak? Kita dot dekat negative 2. Kita dot dekat negative 1, kita buat dot dekat 0, dot dekat 1, dot dekat 2. Pastikan gelap. Okay, gelap included. Nah. Bukannya open. Bukannya open. Gelap. Okay, sebab ni nombor yang masuk dalam set B tu. Sebab dia memang not dalam set B. Dia memang masuk. So gelapkan dia, bukannya buka. Jadi jawapan dia kita tulis macam mana? Jawapan betul. Cara tulis jawapan ni betul. Okay, negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Okay. Faham nah, Mimi? Mimi boleh Mimi? Mimi. Mana Mimi ni? Syamimi. Okay. So madam. Yes. So jalan kerja Mimi tu betul ke salah? Salah. Oh. Okay. Salah. Tapi madam, jawapan dia betul madam. Kalau dari segi pemarkahan tak dapat markah. Okay, tak dapat markah nah. Jawapan betul, kaedah salah, tak dapat markah. Okay. So jalan yang betul ni macam yang Beda tunjuk ni lah. Nah, buat dot tu, bukannya line. Ni dia tarik terus. Bila tarik terus macam tu merujuk kepada real number. Dia ambil semua nombor 3.222222222229. Dah. Okey. Tengok ciri nombor yang dia bincang. Untuk soalan A, dia bincang tentang counting number. Untuk soalan B, dia bincang tentang integer. Bukan real number. So, kamu kena kenal pasti jenis number yang dia nak.
kenal pasti jenis number yang dia nak. Kemudian nombor 3. Nombor 3 sepatutnya tadi siapa dah? Fatini. Ada Fatini. Okay, saya lepas Fatini. Mari kita tengok yang Fatini punya. Okay. Good. Well done. Cantik tulisan. Bagus. Okay. Nombor 3. Semua nampak yang Madam present Okay, given identify the set of natural numbers, rational numbers, integers, waiting. Okay. So kamu kena pastilah irrational numbers and so on. So natural number 4, 8. Okay, good, betul. Rational number B rational number. Okay. Negative 3, 0, 1 over 3, 4, 8. Betul. Integers. Negative 3, 0, 4, 8. Whole number 0, 4, 8. Irrational. Set 7E. Okay. Good. Semua tak ada masalah. Nah. Basically soalan-soalan ni tak masuk dalam exam pun. Okay. Tapi yang penting kamu kena kenal pasti apa dia punya ciri-ciri yang ada. Okay, nombor 3 settle. Seterusnya, ni Madam tengok A3T1. A3T1. Una. Una mana Una? Apa nama Una? Husna. Okay, Husna. Husna tutorial chapter 1. Okay. Nombor 4 ABC. Tolong, ada masalah beritahu Madam. Ada masalah mana-mana beritahu Madam. Okay, mari tengok yang Una punya nombor 4 ABC. Okay. Okay, tak apa. 4 ABC. Okay, 4 ABC. ABC. Dia nak apa? Apa soalan yang dia nak? Tak boleh tengok. Tutor. Set equation. Chapter 1. Okay. Tengok balik apa soalan dia nak nombor 4. 4. Okay. Write each of the following inequalities in interval notation or set notation and show them on the real number line. Okay. So maksudnya dia nak kamu tulis dalam bentuk interval notation ataupun set notation. Okay, and show them on the real number line. Okay, untuk soalan nombor 4 dia cakap dah. Okay, soalan nombor 4 dia dah cakap siap-siap dah. Dia cakap apa? Soalan nombor 4 cakap apa? Apa ciri-ciri nombor dia? Una, Husna. Apa ciri-ciri nombor soalan nombor untuk soalan nombor 4 ni? Mana Husna? Jangan tidur tengah hari Jangan tidur Mana Husna ni? Yasmin? Ya. Apa ciri-ciri dia beritahu dah? Ciri-ciri dia beritahu dekat nombor 4 ni nombor apa yang dia nak? Ciri-ciri maksudnya counting number ke? Bukan. Jenis. Okey, apa jenis number untuk soalan nombor 4 ni? Jenis number apa?
Write each of the following inequalities in interval notation or set notation and show them on the real number line. So, dia sebut apa kat situ? Dia sebut apa? Real number. Real number. Benar, Liana. Dia sebut real number. Class, okay, boys, girls, make sure you still focus jangan tidur I trust you, you trust me, okay. Macam Madam pesan, mutual trust. Walaupun Madam tak dapat lihat, Allah melihat kamu okay. Real number, dia bagi tahu dah itu, real number line. Dia tak kata by using number line, dia tinggal perkataan real. Okay, kalau by using number line, yes, kamu kena tengok apa benda ciri-ciri nombor. Tapi ni dia bagi tahu atas tu siap-siap. Real number line. So maksudnya, ke semua soalan A, B, C sampai F ni, okay, kita menggunakan real number line. Bila kita menggunakan real number line, maksudnya tak ada lah dot tu. Okay, tak ada dot. So, for A, dia nak 2, 6. Okay. Open or close? Open or close? Open. How you know open? How you know open? Husna? Dah ikat simbol. Husna mana Husna? Mana nak Husna? Sebab ni buku dia. Husna? Husna tak? Fatini mana Fatini? Saya. Fatini. Macam mana tahu kita tahu kata ni open? Sebab apa open? Sebab apa open? Sebab apa open? Sebab apa open? Sebab dia nak include. Macam mana kita tahu nak include? Sebab apa? Anybody sebab apa? Parenthesis. Equality sign. Tak ada equality sign. Ni nampak ni. Dekat simbol tu tak ada equality sign. Bila tak ada equality sign maksudnya it is open. Kalau equal sign it is closed. So bila open, pastikan dot kamu tu buka lah. Okay garis. Tu saja. A. B. Less than or equals. Greater than or equal dengan less than or equals. So, kamu buatlah macam ni. Ni number line kamu ni. Ada masalah nak? Okay. Una punya kan. Dekat number line ni letak ni. Anak panah tu. Tu number line. Nak menunjukkan kata kamu menggunakan garis nombor. Okay. Ni ialah jawapan kamu. Contoh katakan ni A. Madam suka kalau kamu kenalkan diri kamu. Kenalkan nombor ni. So ni A. So ni ialah representation A. So ni ialah representation untuk B. Okay. Nampak tak Madam buat ni? Nampak tak nampak? Nampak. Apa yang Madam buat? Apa yang Madam buat? Nampak. Madam buat anak panah. Anak panah. Anak panah tu. Tu menunjukkan number line. Anak panah tu penting. Okay. Pastikan ada arrow tu. Bukannya dia tarik nombor macam tu sahaja. Anak panah tu. Tu number line. Okay. A, B. Settle. C. Okay. Pastikan kamu tahulah B ni kawan kamu buat close kan.
close, part close betul. C, okey, tak ada masalah. D pun tak ada masalah. Okey. Untuk infinity yang hujung mesti kita open. Infinity bukan close nah. Infinity kita open. Okey. Part A, B, C. Part D, E. Mereka tentulah nombor 4 D, E, F, G, H, I ni. Tak. D, E. Tak ada masalah. F. Pun tak ada masalah. Okey. Tapi masalahnya apa? Masalahnya yang ni lah. Ini. Nah. Faham nah? Sebab fitrah nombor yang besar mesti di sebelah kanan. Itu fitrah nombor. Okey. So pembetulan ataupun sedikit kekurangan dalam penyelesaian ni tu arrow tu kena letak. Arrow dekat number line. Okey. Tengok betul-betul arrow apa yang Amir letak. Sekejap lagi tutup kelas, habis kelas kamu pun tengok arrow apa Amir letak tadi. Arrow apa? Tengok betul-betul arrow apa. Itu ialah arrow number line. Bukannya arrow kepada jawapan. Bukan nah. So introduce macam Madam buatlah kat sini ni C. Yang ni Madam namakan D. So ni ialah D dia. Representation untuk D. Yang ni E. So representation E on number line. Ni F. Representation F on number line. Okay. Faham tak? Faham? Okay. Good. Now proceed to GHI. Okay, GHI siapa GHI tadi? GHI Yasmin. Tutorials chapter 1. Okay. Madam, Ya. contoh soalan A tadi, Okay. kalau cuma tulis nombor 2 dengan 6 sahaja, boleh ke tak payah 2, 3, 4, 5, 6? Tak faham. Oh, ni kat Ah. sini. Cuba kamu tengok yang Madam present ni. Dekat number line ni tulis 26 saja. Betul? Boleh. Tak ada masalah. Oh, okay. Boleh. Kamu tak perlu nak tulis 2, 3, 4, 5, 6 tak payah. Sebab dia kata dah real number. Nah. Tak perlu tulis 2, 3, 4, 5, 6. Tulis 26 dah cukup. Okay. So, mari kita tengok GHI. Okay. GHI mencabar sikit kan. G dia minta. Okay. G dia minta dekat sini. Negative 2, 0. Union 3, 6. Okay. Jadi di sini kalau kamu nak tahu ada 2 set yang kamu kena buat. 2 set number. Okay, Madam tunjuk macam ni. Yang ni set A, yang ni set B. Macam tu. Okay, set A, set B. So kita buatlah number line. Kawan kamu buat number line. So dia buatlah number line ni, number line dia ni. Number line dia. Okay. Kemudian dia buat negative 2, 0, yang ni A. Okay. Kenapa kita boleh tulis, kita boleh garis saja? Kenapa kita boleh buat line macam tu je, bukan dot, dot, dot? Kenapa? Kenapa? Kelas. Soalan Madam. Yasmin, kenapa? Apa dia tadi soalan? Soalan Madam. Kenapa kita boleh garis saja? Macam set A tu dia kita boleh garis. Negatif 2, 0. Kenapa bukan dot, dot, dot? Sebab dia real number. Good. Sebab dia real number. Bagus. Okay. So, set A kita buat negatif 2, 0. Kemudian ni ialah set B. Okay, 3, 6. Okay, tu first step kita. Kita buat dulu representation dekat number line. Ni representation A, yang ni representation B. Okay, settle. Kemudian dia nak hubung kait. Hubung kait dia pun ialah union. Apa maksud union? Apa maksud union? Yasmin? Semua nombor tu masuk. Semua nombor.
Okey, semua nombor termasuk. Semua nombor masuk. Okey. Jadi maksudnya okey, dia masuk yang ni pun masuklah. Di mana garis tu berada, semua nombor di situ masuk. Di mana garis tu berada, semua nombor di situ masuk. Jadi garis tu berada di -20. So -20, yes. Okey, -2 masuk tak dengan kosong? Yasmin? -2 kosong masuk tak? Tak. Kenapa tak masuk? Sebab dia inequality. Inequalities, open. Sebab dia Open. open. Okay. So betul, tulis macam ni. Union X greater than 3, X less than 6. Okay. Macam tu. Good. Okay, macam tu saja. Nah, H. Untuk H, dia nak apa? H dia nak -6 to intersect close -3 7 open. -3 So macam biasa, macam G tadi, yang ni set A, yang ni set B. Okey. Kemudian ni number line kita. Okey, ada arrow dah. Number line tu ada arrow. So kita buat dulu, kita represent A on the number line. So kita represent A number line -6 tu, so kita labelkan dia. Okey. Ni ialah yang madam tunjuk ni ialah yang lengkap. Okey, yang lengkap. Kamu kena tulis ni A. Ni kan soalan tu bagi macam tu je. Okey. Tapi nak bagi kamu faham, kita namakan dia. So -6 tu, -6 close to open. Ni lah kan, ni close bracket, this is open bracket. Okay. So untuk B pula close, so close. Okay. -3 to 7, 7 open. 7 open. Okay. Sebabnya ni ialah bracket kita, bracket yang curve. Bracket curve open. Bracket square ni, close. Apa hubungannya? Hubungan yang dia nak ialah intersection. Yasmin, apa maksud intersection? Maksud intersection? Nombor yang maksudnya tak semua nombor terpilih. Apa maksud intersection? Persilangan. Yang bersilang. Maksud bersilang maksudnya ada kat A, ada dekat B. Ada dekat B, dekat A pun dia ada. Tu bersilang. Elemen tu mesti ada di kedua-dua set A dan B. Mesti ada kedua-dua tu. Okey, mari kita tengok kat mana yang bersilang. Bila kita bincang tentang yang bersilang, kita tengok garisan mana yang depa overlap. Maksud overlap tu depa bertindih. Kat mana depa bertindih? Bila depa bertindih, maksudnya depa berkongsi elemen yang sama. Okey. So, kawasan yang bertindih ialah di sini. Ni kawasan yang bertindih. Betul tak? Okey. Satu kawasan yang bertindih. Jadi, dia bermula daripada -3 ke 2. Okey, dia bermula daripada -3 ke 2. Okey. -3 masuk ke tak? Masuk. Kenapa masuk? Sebab dia close. Sebab -3 ada di A, -3 ada di B. Masuk dekat A, masuk dekat B. Sebab tu kita close di sini. Okay. Tu. Open or close? open. Kenapa open? Sebab dia tak ada dekat B. Tak ada dekat mana? Tak ada dekat mana? Dia tak ada dekat A. Tak ada dekat A. Okay. Tu open sebabnya tu tak masuk dalam A. Nampak tak set A ni? Ni.
set A kita open ni kan, nampak tak? Dot dia bukannya dot gelap, dot dia dot terbuka, open. Okay, so bila dot dia open macam tu, maksudnya 2 ni tak masuk dekat A, tapi 2 masuk dekat B. Okay, so 2 bukan elemen bersilang. Okay, 2 bukan elemen bersilang. Jadi kita boleh letak 2 and then open. Okay, itu cara dia. Boleh faham? Ada masalah tanya? Okay, I dia minta, okay, negative 8 kat lah. Negative infinity 3 intersect open 3 infinity. So open. Negative ni A, yang ni B. So ni number line dia. So negative infinity 3, this one A. And then 3 infinity, this one B. Okay. Hubungan yang dia nak ialah Intersection. Ada tak elemen yang mereka berkongsi? Tak ada. Tak ada elemen berkongsi pun. Jadi empty set. Mudah saja. Kan? Empty set. Boleh? Boleh. Boleh. Good. Well done. Okay, settle tutuan. Boleh kelas tutuan? Boleh. Tutuan okay ya? Can we proceed to tutu? Yes. Okay. Yes. Madam nak tanya, kadang-kadang ada soalan yang ada interval notation, kadang-kadang tak ada. Kenapa cikgu? Dan kadang-kadang tu interval notation dia ikut suka dia. Kadang-kadang dia boleh bagi interval notation, dia minta set notation, ikut dia. Ikut soalan tu. Kalau soalan nak interval notation ataupun interval form, bagi interval form. Kalau soalan tu nak solution set, bagi solution set. Kalau soalan tu tak cakap apa-apa, ikut kamu nak bagi apa pun tak apa. Nak bagi bentuk apa pun tak apa. Okay? Okay, madam. Thank you, madam. Okay, welcome. Ada soalan lagi? Tutuan? Tak ada? Tutuan? Okay, kita tengok tutu pula. Tutu daripada kelas A3T2. Mari kita tengok. Tutu 1ABC, Nurul Ain. Syifa, Nurul Ain, tutuan. Kamu nampak tak? Kamu tak nampak. Wait. Madam tak boleh buka ke? Tak boleh. Kak Medan kena stop presenting dulu. Kau Medan boleh buka. Dia buka dekat sini. Kak Medan kena stop presenting. Stop. Mana stop presenting Medan ni? Sekejap sabar. Okay.
Okay. Tutorial 2 of 3 number 1A, B, C. Tutorial 2 memang banyak Banyak tutorial 2 ni. Soalan 1 sampai soalan 8, betul? 1 sampai 8. Okay. So now we masuk ke indices. Okay. Tutor 1 tadi kita dah cakap tentang real number using number line. Itu tutor 1. Tutor 2 kita bincang tentang indices pula. Ni pasal indices. Okay. Evaluate. Dia suruh kamu evaluate. Okay. Selalunya soalan akan tulis ni. Evaluate without using calculator. Okay. Without using calculator. Indices chapter 1. Elakkan guna kalkulator. Dia takkan bagi kamu guna kalkulator. Kalau kamu guna kalkulator, kamu akan hilang markah. Okay, 27 to the power of negative 1 over 3. Okay, and then we need to find the simplest form ataupun kita kena represent 27 tu dalam simplest form which is 3 to the power of 3. Apa tak kita panggil dia tu? 3 to the power of 3. Okay, so 3 power of 3 and then kita boleh potong. Okay. So, potong 3 ni kita akan dapat 3 to the power of negative 1. 3 to the power of negative 1, ingat balik. Okay. 3 to the power of negative 1, kita akan dapat represent dia sebagai 1 over 3. Anything. Kalau A to the power of negative 1 means that 1 over A. Okay, mudah je nah. Kalau 2 to the power of negative 1 means that 1 over 2. Okay. Anything yang power of negative 1 tu kita boleh tulis 1 over. Nah. Okay, A. Kemudian B. Okay. Good. Okay, kamu kena cari dia punya simplest form. 3 to the power of 3, okay, 2 to the power of 3 and then kita boleh simplify ni. Potong 3 tu. So yang tinggal 3 to the power of 2 and 2 power of 2 which is equals to 9 over 4. Tu yang simplest, paling simple. Mana? Okay. And then BC, okay, sama juga BC, C, 100 we can rewrite as 10 to the power of 2, 9 we can rewrite 3 to the power of 2. Ingat balik kita punya rules of indices, apa rules of indices yang kita ada tadi, yang Medan explain tadi. Kalau kita bahagi kan, so negative 3 over 2 milik 100, negative 3 over 2 pun milik 9. Nampak tak dia pecah dua tu? So 10 to the power of negative 3. Yang ni sebab apa? Sebab dia boleh potong dua ni dengan dua ni. Dua ni dengan dua ni. Okay. So 10 to the power of negative 3 over 3 to the power of negative 3. So alright. So 1 over 1000. Good. Well done. Bagus. Yang sekarang setengah student dia payah nak kata apa? Nak congak. Okay. Susah nak congak, nak tengok. Tulis. Okay. 10 power of negative 3 ialah 1 over 10 to the power of 3. Over. 3 to the power of negative 3 maknanya 1 over 3 to the power of 3. Macam tu. Okay. So bila dia tulis macam tu, kemudian next step dia macam ni. Okay. Kemudian dia cross product. Okay, dia macam tu. Okay, lain kali. Kejap. Ni satu ni. Okay, 27 per 27 over 1. Okay. Siapa ni? Apa? Nurul Ain. Bukan? Nurul Ain. Okay. Kamu tulis tersilap tu kan. Okay, 27 over 1000, or in other words we can rewrite as 0.027. Okay. Okay, kemudian 1A, B, C. Boleh tengok yang ni lah. Okay, tak apalah, boleh tengok yang ni. D. Okay, Fahim Fitri. Patutnya boleh tengok Fahim Fitri. Tak apa, boleh tengok yang Nurul Ain. Boleh lah Fahim?
Boleh. Okay. And then 9 9 to the power of 1 over 2 times 8 to the power of 1 over 2. Okay, over 2 to the power of 1 over 2. So ingat balik, ni set. Nah, set. Okay. Bila set, tak set pun tak apa. Yang ni bukan tak set, tak apa, ni indices. Indices rules yang ke berapa? Cuba ingat balik rules indices yang ke, rules yang ke mana dia? Ada ke? Rules yang ke okay, rules yang ke berapa? Kelas, ke berapa indices ni? Fahim? Rules yang ke berapa? Ya. Rules yang ke berapa nak guna ni? Rules yang ke berapa? Indices. Bukan set lagi ya. Ni bukan set ya. Rules yang ke berapa? Yang ke? Kedua. Apa dia? Apa rules tu? Apa rules tu? Nyatakan. Sebab Madam tak tengok yang Madam present tadi. Tak apa, nyatakan rules apa? Sebut. Ya, yang pertama. Sebut apa dia? A apa? A kosong M darab A kosong M Betul ke? sama dengan Betul ke? Betul kan tu? Kalau daripada modul kamu okay, modul kamu rules nombor 4. A, B, M equals A, M, B, M. Ni caranya kamu nak selesaikan soalan indices. Kamu kena tahu rules apa yang kamu nak kena pakai. Konsep apa yang kamu nak kena guna. Okay. M sama. Nampak tak? 1/2. Mereka kongsi power yang sama. 1/2. A 9. B 8. Nak faham? Betul tak faham? Ya. Okay. So kamu kena tahu konsep atau rules apa yang nak kena pakai. Tengok. Sambil buat soalan, sambil tu kena tengok balik. Bukan buat soalan, buat dalam exam. Buat aja. Tak tengok pun buku. Sebab tu buat latihan, tengok belek balik rule apa nak pakai. Rule mana nak kena pakai. Belek balik. Tak kena belek. So ni kita pakai rules ni sayang. Okay. Jadi maksudnya, bila apa rules tu kata, okay, kita dah kata, kita pecah. So maksudnya 9 darab 8 ni 1/2. Okay. Yang ni 2, 1/2. Kemudian kita apply pula rules yang ke berapa? Kita apply rules yang ke-5 dalam modul kamu. Rules yang ke-5. Nampak tak? Sambil buat latihan, sambil tu kita apply rules. Sambil buat latihan, sambil apply rules. Rules yang ke-5 kata apa? Rules yang ke-5 kata A over B M equals AM over BM. Okay? So, maksudnya kita akan dapat macam ni lah. 9 darab 8 bahagi 2 semuanya 1/2. Sebab apa? Mereka berkongsi power yang sama. Kan? Berkongsi power yang sama. Jadi, ni 2 hilang. Ini akan tinggal 4. Okey, 9 kali 4, 36. So, punca kuasa 36 ialah 6.
Beza tak dengan yang Ain buat? Ni Ain kan? Ya. Ya. Tapi madam kalau pakai cert salah ke? Tak salah, betul. Maksudnya Ain merentas subtopik. Sepatutnya tutur tu kita masih lagi indices. Tapi Ain menggunakan pengetahuan cert dalam indices. Tak ada masalah. As long as kamu menggunakan konsep yang betul, jawapan pun betul. Tak ada masalah. Okay? Kalau ikut peraturan dia, kita boleh guna indices. So ni ialah indices. So jalan dia macam ni lah. Kalau Ain guna cert pun betul, tak ada masalah. Okay? So, apa yang Mary nak tekankan kat sini, kamu kena tahu rules apa yang kamu nak kena pakai. Balik rules. Jadi, chapter 1 basically, kamu kena mahirkan diri kamu untuk tahu rules apa yang nak pakai. Keep talking to yourself. Explain to yourself. Kenapa aku dah guna rules ni? Kenapa pilih rules ni? Kamu kena decide benda tu. Analyze by yourself. Cuba analyze sendiri. Okay, kemudian nombor 9. Yang E. Okay. Keyword dia, kemahiran dia, kamu tetap kena express. Okay, express in the simplest form. Inilah 9, 3 kuasa 2. 27, 3 kuasa 3. Okay, tu saja. Yang lain dia dah express in the simplest form dah. So, akan jadi, okay, good. 3, 2/3 kali 3 negatif 3/2. Nampak tak? Mak dia pun sama. Ni mak sama. 3, 3, 3, 3. Sama kan? So, bila sama, apa yang kita boleh buat? Ni kita pakai rules number 1. Rujuk modul kamu. Rules number 1. Rules number 1 kata apa? AM kali AN equals to AM plus N. Jadi maksudnya macam ni. 3, 2/3 tambah negatif 3/2 bahagi 3 negatif 1/6 tambah 2 negatif 2/3. Macam tu. Buat step by step. Rules number 1. Kita pakai rules number 1. Okay. Kemudian kita akan dapat 3 negatif 5/6 over 3 negatif 5/6. Tengok macam ni pun kita tahu dah. Numerator sama dengan denominator. Betul tak? Elemen sama kan? Elemen sama tak? Ya. Sama. Kita boleh jawab potong macam ni. Equals to 1. Pun boleh. Kalau kamu nak buat macam Ain pun tak ada masalah. 3 to the power of 0. Tekan calculator tengok. 2 power of 0 dapat berapa? Amir Firdaus? Asyik Amir Firdaus je. Mana lagi customer medium? Mana lagi customer medium? Alif Hafifi. Cuba tekan calculator tengok. 60 kuasa kosong berapa? Tekan 7,000 kuasa kosong berapa? 1,000 kuasa kosong berapa? 1. 70 power of 0 1. 2000 power of 0 equals to 1. Anything power of 0 equals to Wahidun. Okay, so anything power of 0 you will get 1. Okay, mudah saja. And then next. Nombor apa? Nombor 1. Boleh nak? Nombor 1. Kemudian nombor 2. Okay, nombor 2. Simplify. Nombor 2 siapa? Tak benda rujuk Sekejap. Nombor 2 kita tengok Fahim Fitri, Amal Hanani. Amal Hanani lah. Amal Hanani. Mari kita tengok.
Okey. Aman Hanani. Atas. Aman? Letak tak? Dah letak dah. Sebab kemarin pun saya buku memang dah ada dah. Ya. Loading kot. Tuan ada. Ke kamu letak tuan tak kan? Dah tak kat Twitter tu. Tak Saya ada. buat tak ada. Ada tak? Tak. Saya dah check dah kemarin Satu, memang three. ada. Satu, three saya tak letak ikut. Tak payah tu. Tak apa. Tak apa. Kita tengok yang lain. Aisyah Atira. Okey, tak apa. Aisyah Atira. Mari kita Aisyah Atira pula. Tutorials. Chapter 1. Aisyah. Apa yang ni saja? Nurin Irdina. Nurin. Mana dia? Nurin. Tutorials. 1. Tutorials 2. Okay. Tutorials 2 of 3. Number 2. Okay. So number 2. Dia minta kamu simplify the following expression. So kita kena simplify lah. Okay. Menggunakan rules-rules yang ada. Okay. Dia idea dia mesti punya ni 3 ni ke 3 kuasa 2 ni 27 ialah 3 kuasa 3 mesti kena buka berkaitan dengan indices mesti kena buka macam tu. Nah, ingat. Kemudian okey kita tengok mak dia pun sama lah. Mak sama kan? 3 mak sama 3. Okey. So kita hanya kira anak dia sahaja. Ambil anak dia pun. So anak yang pertama X plus 2 darab. Bila darab maknanya kita tambah 2X bahagi. Bila bahagi maknanya tolak. Okay. 3X. So X tambah 2 tambah 2X tolak 3X. So simplify dapat 3 power of 2 which is 9. Macam tu je. Nah, menggunakan rules-rules yang diberi. So untuk soalan 2A ni rules apa yang kita pakai? Kita pakai rules yang pertama. Rules pertama. Okay. B pun sama. Okay, kamu kena keluarkan kepada simplest form. Idea dia senang sahaja. Cuba kamu cari nombor yang kamu keluarkan tu dalam bentuk indices. Dia mestilah prime number. Ciri nombor tu mesti prime number. Ni. Nampak ni 2. Prime number 2, 3, 5, 7, 11. Dia mesti prime number. Nah, nak bentukkan indices tu. Mesti prime number. 2, 3, 5, 7, 11. Mestinya. Okay. Sebab apa? Kamu cubalah explore sendiri. Kamu cuba explore. Kalau 6. 6 terjadi apabila 3 darab 2. Dan kedua-duanya ialah prime number. 10. 10 terjadi apabila 5 darab 2. Kedua-duanya ialah prime number. Okey. Apa lagi contoh? 8. 8 terjadi apabila 4 darab 2.
Tapi 4 bukan prime number. Tapi kita tahu 4 terjadi apabila 2 darab 2. Jadi semuanya ialah prime number. 2 darab 2 darab 2. Okey? Nah, jadi idea dia kat sini, bila kita nak cari indices tu, kamu kena ada idea. Nombor yang kamu keluarkan ataupun the simplest number it is must be prime number. Nah, buka lagi. 8, 6, 10. Bagi contoh lagi, madam. 15. 5 kali 3. Prime number. Nah. So, keluarkan yang tu yang madam nak. So, yang ni lah yang akan jadi number and then power of apa? Power of berapa? Okay, tu simplest form dia. So, 4, 2, 16. 16 terdiri daripada 4 darab 4, 16. Tapi, prime number yang ada dalam tu ialah 2 kan? Kan? So, ni tak berapa betul, tak betul. Tak tepat nah. Kawan-kawan buat ni tak tepat. Sepatutnya 16 ni ialah 2 kuasa 2 kuasa apa? 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 4. 2 kuasa 4. Okey. So nampak tak? Yang pertama 2 kuasa 2x, 2 kuasa 2x, 2 kuasa 4. Mak sama. 2, mak sama. Okey. So anak boleh kira. Okey, B. C. Pun sama. 3 prime number dah, tak ada masalah. Ya, 3 prime number tak ada masalah. 9. Apa prime number yang ada dalam 9? 3. Kuasa? 3 bawah 2. 2. Okey, 3 kuasa 2. So 3 ni prime number. 32. Macam mana kita nak dapatkan 32? Ya. 32 ialah dapat daripada 8 darab 4. Tak dapat lagi prime number. Ni bukan prime number. Which is, macam mana kita dapat 8? 8 ialah 2 kuasa 3. 4 ialah 2 kuasa 2. Nampak? Okey. Barulah kita boleh tulis dalam bentuk indices. Yang paling penting, yang tu yang penting. Kamu kena keluarkan prime number tu. Keyword dia prime number. Mudah aja. Nah. Okey. So, nombor 2 boleh nak? Madam boleh berhenti dekat nombor 2. Okey tak? Okey. Boleh? Okey. So, nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Okey. Cuba kamu buat sendiri dulu. Betulkan. Nah. Boleh dapat idea tu. Banyaknya emoticon kamu ni. Macam mana kamu buat emoticon ni? Okey. Dah rasa takat tu dulu. Banyak sangat ni. Dah risau lah. Risau. Lagi masuk tengah kanan, tengok dengan kiri ke. Okey. Yang penting, take note kan. Apa benda yang madam cakap tadi, prime number and so on. Kemudian seterusnya, okey, kelas. Thank you. Okey, kalau kamu perasan, kamu ada buku Clever Maths, kamu ada buku Awesome. Perasan tak? Okey, untuk goal, kamu ada buku Clever Maths tapi kamu sebagai teacher. Okey, goal kamu ada buku Clever Maths tapi kamu sebagai teacher. Pelajar yang buat soalan Clever Maths ialah pelajar silver. Apa tugas goal ni? Tugas goal, pelajar silver yang buat Clever Maths, kamu boleh tanya pelajar gold. Kan? Madam dah letak dah siapa pelajar gold kat situ. So kamu boleh je calling dia. Tolong Ustaz, soalan ni macam mana? Macam mana dapatkan modul tu? Kamu boleh dapatkan modul tu di bookcase yang Madam bagi tu. Link yang Madam bagi. Nah. Okay, kemudian page tu kamu buat sendirilah. Madam dah buat dah page kat kamu. Week 1, week 2, week 3, week 4. And so on sampai week 18 kalau tak sampai week 18. So dalam program tu, dalam tu ada Clever Maths, ada 3 soalan 1 minggu. So bolehlah buat soalan tu kan. So minta yang goal check. Okay.
kamu peranan goal facilitator kamu jangan risau sebab apa tak? Sebab kamu ada markah. Semua ada markah tambahan untuk core curriculum. So madam akan letak nama kamu untuk dapatkan markah tambahan tu. Siapa yang siapa yang dalam grup goal tu. Sebab kamu akan pantau kawan kamu buat clever math. Okay, yang awesome pula. Yang awesome pun sama. Kalau kamu buka buku kamu, program kamu awesome tu, week 1 ada 3 soalan. So apa yang perlu kamu buat? Kamu buat 3 soalan tu dalam masa 1 minggu ni. Bila-bila masa pun tak apa, janji kamu buat and then kamu letak dekat awesome program tu. Kamu buatlah page week 1, page 1, page 2, page 3. Okay. Kalau kamu dapat buat tak apa. Dan kamu boleh juga tanya kawan-kawan kamu yang silver ataupun yang gold. Tak ada masalah. Okay. Jangan malu, jangan segan untuk tanya. Okay. Sebab malu bertanya, sesat jalan. Yang tak ambil AdMath. Okay. Yang tak ambil AdMath masa sekolah kamu jangan risau. Sebab medan asal awal-awal ni okey je. Depan-depan ni mungkin akan tough sikit. Okay, jangan risau. Kamu jangan melemahkan, jangan fikir negatif. Okay. Jangan fikir negatif. Kita nak belajar. Okay. Bukannya ada AdMath. Kamu kena, aku ni nak kena. No. Jangan fikir macam tu. Okay. Simple sahaja hidup kita ni. Apa pun kita mesti kena belajar. Pegang yang tu. Okay, so awesome program. Madam dah. Awesome tu madam akan tengok. Okay, madam akan tengok. Awesome madam akan tengok. Clever math silver. Kamu mau kena minta tolong gold. Gold tolong pantau. Sebab gold teacher. Bila teacher kamu boleh tengok buku kawan kamu. Kamu boleh tengok buku kawan kamu. So, yang tu saja. Kemudian, sekejap lagi madam akan bagi link dekat kamu. My link. Okay, madam akan bagi link dekat kamu. Madam bagi sekarang lah my link tu. Sekejap. Dalam tu ada, mana dia? Sekejap Okay, cuba tengok telegram kamu. Okay. Nampak tak my link madam? Madam present lah. Sekejap madam present kamu. Start presenting. Okay. Ni kan. Kamu nampak kan madam present ni. Okay. So kamu buka my link madam ni. Okay. So kamu nampak tak? Apa yang ada. Madam present. Oh, dia tak keluar my link madam ni. Oh, dia tak keluar yang ni lah. Dia tak keluar yang ni. Dia keluar yang lain. Okay, kejap. Dia kena ni balik. Okay, nampak tak? So, bila kamu klik my link tu, dia akan keluar ke paparan ni. Nampak? Nampak kelas? Nampak. So, jadi di sini kamu boleh access bookcase. Dalam bookcase ni ada awesome, clever math. Awesome, clever math, perfect score, math easy, macam-macam. Macam-macam buku madam dah letak kat sini. Nanti towards the end, madam akan letak soalan PSPM. Okay, madam akan letak soalan PSPM. Bookcases ni kamu boleh access dan madam akan tambah buku di sini. Kamu boleh tengok. Kamu boleh keep on tengok kat sini. Sebab madam akan letak bahan-bahan kat sini juga. Kemudian, okay, ni link yang seterusnya. Penilaian kefahaman pengajaran kuliah dan tutorial. Madam nak setiap kali habis kelas kita macam hari ni, kamu tekan link ni dan kamu isilah. Macam madam kata hari Isnin kita buat tutorial. So saya kamu isi untuk tutorial. Kamu faham ataupun tidak. Okay, faham ataupun tidak. Kemudian ada borang kehadiran kuliah dengan borang kehadiran tutorial. So hari ni kita buat tutorial. Jadi kamu isi borang kehadiran tutorial lah. Jadi apa yang perlu buat sekali lagi? Sekali lagi lepas habis kelas ni kamu isi ni penilaian kefahaman pengajaran kuliah dan tutorial. Kat dalam ni kamu boleh pilih mod kuliah atau tutorial. So manakah hari ni kita tutorial, pilih mod tutorial.
pilih mode tutorial. Kemudian isi borang kehadiran tutorial. Semua ada kat sini. So my link Medium tu ada link ni lah. Dan kalau Medium nak tambah link apa-apa, Medium akan tambah kat sini saja. Kau boleh? So tak perlulah kita nak pin Telegram banyak-banyak sangat tu. Pin my link Medium tu. So apa-apa link Medium akan letak kat situ. Okay? Boleh? Kelas? Boleh. Okay, well done. Good. Boleh. Alright, so Medium stop sampai tutorial 2 of 3 number 2. So number 3 dan seterusnya number 8 cuba buat sendiri dulu dan betulkan apa yang salah. Kemudian continue dengan tutor 3. Tutor 3 dah sikit dah balik. Tutor 3 sikit je kan. Alright, I think that's it. Class, thanks a lot for your time. Okay, dah boleh rehat dah. Terima kasih kerana bagi tumpuan. Okay, terima kasih semuanya. Yes. Terima kasih, Madam. Yes, sama. Thank you, Madam. Terima kasih, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Okay, welcome. Thank you, Madam. You're welcome. Thank you, Madam. Okay. Thank you, Madam. Welcome. Okay, welcome. Thank you, Madam. You're welcome. Siapa tanya soalan kat Madam tadi? Clever Mac.